Okay, Assalamualaikum semua. Cerita ni berlaku pada tahun 2010. Sekitar tahun 2010 ketika aku masih berulang-alik daripada Terengganu ke Penang, Penang ke Terengganu semasa belajar di USM Penang. So orang kata apa, setiap satu bulan atau 2 bulan sekali aku akan balik lah ke Terengganu, sama ada dengan bas ataupun dengan kereta lah. So masa tu aku dah pakai kereta lah, kereta kancil, ulang-alik ke Terengganu masa tu. So masa tu biasanya aku akan ke aku akan ke Penang lebih awal lah, sebab dia punya jarak perjalanan tu sekitar 9-10 jam macam tu kan. Dan masa tahun 2010 tu jalan-jalan di Gerik semua tu memang teruk lah, so kena bertolak awal lah. Okay, so apa ni, memang aku selalu berulang-alik, tapi orang kata apa, biasanya awal, tapi hari tu terpaksa bertolak lewat sikit sebab hari tu ada satu majlis lah dekat rumah. So aku terpaksa bertolak malam lah. So aku bertolak malam. Dia perjalanan tu akan melalui Terengganu, Kelantan, Perak, Kedah, barulah sampai ke Penang. So perjalanan akan merentas 4 negeri lah. Daripada Terengganu akan merentas 4 negeri. So lokasi ataupun jarak yang paling aku ataupun paling semua orang lah takuti pada masa tu, dan mungkin sekarang pun sama je, adalah di antara Jeli ke Baling. Sebab di antara Jeli ke Baling tu memang Jeli nak kena lalu Tasik Banding, nak kena sampai ke Banjaran Titiwangsa, nak kena turun ke Gerik, daripada Gerik sampai ke Baling. So memang perjalanan tu jauh, dan zaman tu aku berulang-alik sebenarnya sekitar tahun 2003 masuk universiti, 2003, 2004, 2005, dan sambung lagi 2006, 2007, 2008, 2009 macam tu, dan nak konvo macam tu lah. So dalam hujung-hujung 2009 macam tu, dan nak habis aku punya master tu, duk ulang-alik tu memang orang kata apa, selalulah masa tu. Dan masa tu pun aku dah kahwin lah. So dah kahwin masa tu, so bertolak tu agak lewat sampai di Gerik, Banjaran Titiwangsa tu dah pukul berapa pagi dah lupa dah. So pendekkan cerita, sampai satu tempat tu, masa tu lebuh raya Gerik Baling, lebuh raya Gerik Baling masa tu baru siap. So jalan tu agak baru dan memang agak selesa lah masa tu kan, dengan jalannya yang baru, selesa, so memang cantik lah. So tak expect apa-apa lah. So dah hujung-hujung highway tu nak masuk ke Baling tu, dari satu tempat tu aku lupa lah, mungkin orang Baling tahulah, tempat tu macam ada apa orang kata, macam tempat pelupusan sampah macam tu. So bila highway tu habis kat situ, baru masuk kawasan banyak pokok-pokok, maksudnya masuk jalan lama balik kan. So masa bawa tu dah sampai hujung-hujung tu, dia masa tu jalan kat sana tak banyak lampu jalan sebenarnya. Jadi kalau ada objek ke apa ke, kita mudah nampak. So kita suluh lampu kereta ni, so hujung mata kiri ni aku nampak macam ada benda putih dekat tepi pokok. Aku buat tak tahu je lah, jalan je. Sebab orang kata kalau kita suspicious jangan tengok kan. So aku bawa je kereta, tiba-tiba wife aku jerit, dia melompat. Aku dah agak lah ni, aku cakap tak apa, relax je, cakap relax je, tak ada apa. Dia tak bangun lah, dia duduk tunduk kepala dia tu sampai ke kulim. So sampai ke kulim, so untuk aku tak ada apa-apa lah kan, macam just nampak hujung mata gitu je lah. So bila sampai ke kulim, dia dah berani angkat kepala dia. So aku tanyalah dia apa yang dia nampak kan. So dia kata masa aku nampak kelibat putih tu, dia nampak satu pocong duduk tepi pokok, dia kata. So dia kata daripada tepi pokok tu, dia kata dia macam bergerak menuju ke tepi kereta, dan dia duduk tepi kereta tu, dia gerak sekali dengan kereta. So maksudnya kereta bergerak, dia duduk tepi kereta. Dia tak melompat tau, dia bergerak, dia ikut je tepi kereta. Itu yang dijerit tu, sebab dia kata terlalu dekat sehingga kan dia kata nampak muka dia hitam, buruk, berdarah, merah macam tu dia kata. Dan katanya lah, walaupun peristiwa tu dah berlaku belasan tahun, sampai ke hari ni dia kata dia masih ingat. Sebab
dia pun tak banyak nampak benda-benda mistik ni kan. So itu antara benda yang dia nampak jelas sepanjang hidup dia. So pada siapa yang tahu atau pernah alami apa kata peristiwa yang misteri di kawasan tu, boleh share cerita nanti. So mungkin kita boleh ceritakan lagi untuk masa-masa yang akan datang. Alright, okay, terima kasih.